Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very clear. Uh, the view is very nice. I baru cuba new phone ni. Siapa yang boleh check voice saya, tolong bagi signal okay tak? Boleh tak? Suara boleh dengar tak? Somebody can just type kat situ. Boleh? Jelas ya, gambar pun jelas. Thank you very much Zainab. Saya nak mula secepat mungkin sebab topik pada malam ni cukup panas. Mungkin anda tak perasan betapa panasnya topik ni dan betapa popularnya sebenarnya di kalangan masyarakat seluruh dunia. Bahkan kita fokus kat Malaysia pun dah tak larat sebab lebih daripada 10% yang bermasalah diabetes dan lagi 10% yang bermasalah obesity termasuk blood pressure lah. Malam ni kita fokus pada blood pressure dulu sebab ada kaitan dengan obesity pun. Dan tiga-tiga ni sebenarnya yang dimasukkan dengan serangkai tu. So kita nak fokus kalau you boleh handle diabetes saja pun, yang lain dua tu termasuk sampai sakit jantung dan lain-lain DLL akan terberes. Boleh? IG, any problem? Can somebody tell me you are okay also this side? Admin, can you check? Because this is a new style and a new approach where everything is good. Well done. Cuma TikTok je tak ada malam ni. Okay. Yang penting ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita memberi orang kata apa, doa. Kita jangan lupa mendoakan Palestin sebab hari ni hari semua pakai hijau. Saya di office pun tadi semua pakai hijau untuk memperingati dah 11,000 lebih orang rakyat Palestin yang mungkin dah 12,000 hari ni kot yang dah meninggal, maksudnya dah dibunuh ataupun dengan kejamnya anak kecil. Last figure saya baca ialah 4630 anak-anak kecil yang telah pun meninggal dunia juga. Okey, jadi itulah dia apa yang berlaku sekarang. Kadang-kadang sedih juga kita mendengar dan melihat apa yang berlaku. Kalau setengah daripada apa yang cerita tu betul pun kita tak boleh terima, betul tak? Yang ramai sangat negara-negara yang bersekongkong dengan Israel, saya pun tak tahu kenapa. Dan yang dahsyatnya 9 negara tu adalah 9 negara besar yang orang panggil Islamic nation. Okey, saya sebagai doktor biasa, kita cuma boleh sebagian besarnya memberi doa dan memperingati semoga mereka yang ada ekstra sedikit duit boleh kita menderma, so kita mainkan peranan kita. Boleh? Baik, malam ni cuba kita perhatikan diri kita juga. Jangan sampai diabetes kita terlalu tak boleh kontrol, sampai kena potong kaki, sampai kena buat dialisis, sampai mata jadi buta. Kan dia boleh daripada mata ke jantung, paru-paru, kidney selalunya fail, dan rasa tangan semua dah kebas, kaki pun senang berkudis. You kena jaga betul-betul. Dan blood pressure pula memang dia ada kaitan rapat dengan penyakit-penyakit inflamasi dalam badan sehingga kan pembuluh darah begitu ketat sekali dan tak boleh buka lagi, maka dia naik blood pressure, tak cukup potasium, sodium dan sebagainya. Boleh? So, ada dua cara yang paling popular dan you dengar elok malam ni dan you yang buat keputusan. Sebab kalau saya kata nanti, you kata saya berat sebelah. Maklumlah kan, setiap kita ada fitrahnya kesukaan kepada belah mana. Tetapi malam ni saya nak lebih beratkan kepada sains ataupun berasaskan kepada research work. Bermaksud kita tak boleh cakap melalui emosi ataupun ketaksupan kita sahaja. Faham tu? Okey, dua cara yang paling besar di dalam dunia untuk mengendalikan masalah diabetes dan ada kaitan dengan blood pressure ialah, satu dinamakan whole food plant based, satu lagi ialah keto diet. Dua ni very popular. Now, sama ada you sekarang tengah mempraktikkan yang A iaitu whole food plant based ataupun B keto diet, dua-duanya memberi manfaat yang orang kata apa, cukup cantik.
Setengah orang dia orang kata bersumpah dengan A atau B ni lah mengikut kesukaan masing-masing. Dan bagi mereka yang buat keto diet, ada beberapa jenis keto diet pun. Satu yang dipanggil 411 iaitu 4 portion, bahagian mestilah fat, satu portion sahaja karbohidrat, dan satu porsi sikit lagi tu adalah protein. Boleh faham tak maksudnya? 70-80% mestilah fat. Cuma 10 to 15% at the most protein, dan lagi 10% adalah, kalau boleh bawah pada 10% adalah karbohidrat. Okey, dan sebagian besar daripada yang lain-lain tu ada jenis-jenis varian lain yang meningkatkan tinggi makan minyak ataupun cuma buat fat fast. Pernah dengar fat fasting? Maksudnya mereka berpuasa dengan cuma, kalau orang buat water fasting tu minum air sahaja, betul tak? Yang ni dia lebihkan cuma makan benda-benda yang berminyak saja, fat atau berlemak sahaja. Kan pun dapat impact. Jadi anda boleh ikutlah yang mana yang you suka. Saya tidak ada halangan, tetapi dengar dulu. Ada satu lagi, dengar, iaitu kumpulan yang mengikut whole food plant based. Maksudnya makanan yang tidak diproses dan makanan yang berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan. Bermaksud banyak buah-buahan, sayur-sayuran, nuts, seeds, lentils, dan ubi-ubi, asalkan dia tidak, orang kata apa, tidak bermata ataupun tidak berkaki. Maksudnya tak makan benda-benda binatang lah. Yang tu yang vegan. Ada juga yang flexi, orang panggil flexitarian. Maksudnya dia bagi kelonggaran, macam saya lah, kita bagi kelonggaran untuk boleh ambil telur, boleh ambil ikan, ya. Kalau hari-hari cheat day tu boleh ambil sedikit daging, no problem. Dan setiap kali saya cerita apa pun malam ni, dia mestilah yang bersih, halal dan orang kata baik. Baik tu maksudnya tidak diinjek, kalau boleh grass fed, dan nak makan daging yang maksudnya binatang-binatang yang orang kata apa, berkeliaran, yang bukan di kongkong dalam ladang-ladang ataupun reban-reban yang tak boleh gerak. Yang tu bukan saya nak galakkan malam ni. So berarti semua yang baik, halal dan orang kata apa, bersih lah, tak ada injection, tak ada hormon dan sebagainya. Kalau binatang pun boleh. Baik, so dua-dua ni memberi impact kepada penurunan ataupun penjagaan diabetes. Kita habiskan cerita keto diet dahulu, boleh? Sebab yang ni kononnya sekarang ni very popular dan ramai orang kata apa, macam habis-habisan lah kata, tak ada cara lain yang lebih baik daripada keto diet. Jadi anda yang buat keto diet, yang dah tahu 7-80% mesti terdiri pada lemak, 5-10% karbohidrat dan mungkin lagi 5-10% daripada protein. Faham tu? Baik, dan kalau boleh ditinggikan lagi lemak-lemak seperti minyak sapi pun boleh, minyak seperti minyak avocado ataupun minyak olive oil, minyak kelapa, semua tu boleh, santan semua boleh. Okey, dan tidak boleh langsung makan nasi, tidak boleh langsung makan buah-buahan yang, kalau boleh tak salah sentuh buah langsung, sebab especially buah-buah yang ada isi. Tahu buah-buah yang ada isi seperti mango, buah apa yang tak ada isi maksudnya kalau macam berries tu mereka benarkan juga, tapi kalau buah lain pada cherry berry semua ni, you tak boleh tempur langsung. Ini yang strict keto supaya mendapat impact untuk mengkontrolkan diabetes you dan mengkontrolkan apa dipanggil gula, insulin resistant, dan juga sampaikan you boleh menurunkan berat badan dengan begitu cepat sekali. Dalam masa 3 hari, 4 hari, seminggu tu, takat 2-3 pound, no problem. You boleh 1 kilogram seminggu, dalam setengah orang tu sampai 2 kilogram seminggu pun cukup cantik lah. Sebab tu orang yang buat keto, dia rasa memang macam magic show. Walaupun dia melalui proses minggu pertama tu kadang-kadang ada flu, kadang-kadang uric acid pun naik, gout pun boleh menyala balik, sebab ini adalah antara side effect keto diet. Namun mereka yang boleh bertahan, dia dapat impact yang cantik. Okey, satu cerita. Alright. Nanti you buat keputusan nak ikut yang mana satu. Boleh ni? Keto diet, you kalau tak dapat detail malam ni, you Google je.
dekat beribu YouTube ada tentang nak buat keto diet ni. Ramai doktor-doktor pun dah masuk ke arena keto diet. Tapi saya malam ni juga ingin anda pilih ataupun tengok satu lagi orang kata apa, option, iaitulah apa yang dinamakan dengan whole food plant based, yang meningkatkan ataupun membenarkan karbohidrat. Jaga baik, bila saya kata karbohidrat dalam konsep ini ialah kompleks karbohidrat. Kalau you ambil sugar, you ambil proses karbohidrat yang dah berbentuk tepung, dah jadi roti, dah jadi biskut, dah jadi pizza, dah jadi apa, donat, semua tu, itu tak dikira karbohidrat yang saya masukkan pada malam ni. Iaitulah mesti kompleks karbohidrat. Seperti apa? Kompleks karbohidrat seperti sayur-sayuran, ada karbohidrat seperti ubi-ubi yang belum diproses, seperti whole grain, beras-beras yang belum diproses, maksudnya masih lagi brown rice, walaupun orang kata brown rice tu ada arsenik dan sebagainya, tetapi cari yang organik betul-betul memang ada banyak lagi grain-grain yang boleh diguna pakai, bijirin-bijirin yang boleh diguna pakai. Nanti saya bagi pilihan makanan yang banyak ada terdapat dan you boleh makan, termasuklah apa tu herbs and spices pun, maksudnya apa, rempah rimpang boleh, rempah ratus boleh dimasukkan dalam ni, termasuklah buah-buahan. Jadi kumpulan ni boleh makan semua ni, daripada buah-buahan sampai ke nuts, seeds, apa lagi semua-semua ubi-ubi, saya kata tadi sampai keladi, semua tu boleh, ya. Okey, jadi yang tu 80% ataupun 70% minimum. Cuma 10% fat, berarti dikurangkan langsung. Kalau boleh tak ada daging langsung. Kalau ada pun mungkin hari saya kata apa, cheat day atau hari reward day. Seorang nak bagi sebagai hadiah sebab dia dah disiplin 5 hari, hari Sabtu dia pergi makan kenduri. Maksudnya dia boleh makan nasi kandak pun tak apa. Okey, sekali-sekali seminggu tu. Contoh. Tapi kalau dia disiplin betul-betul, dia teruskan sampai 7 hari, lagi cantik. Baik. Dua-dua ni antara keto diet dengan plant-based diet, plant-based diet ni saya kata apa, boleh makan, yang mana yang ni kata tak boleh makan, dia ni kata boleh makan. Tak ke bergaduh besar ni kan. Dua-dua ni membenarkan you mendapat keputusan yang cukup cantik untuk diabetes dan untuk blood pressure. Saya ulang, dapat jawapan yang cantik apabila you lebihkan pula campuran dua lagi management skill ataupun pengurusan diabetes dan blood pressure, iaitu dipanggil intermittent fasting, berpuasa. Kalau kita tak usah banyak cerita, hari Sabtu, besok hari Isnin dengan hari apa yang kita buat selalu, Isnin dengan Khamis. Kalau you boleh buat 2 hari ni saja pun sebagai permulaan dah cantik. Sebab yang you tengok Mak Saleh ataupun guru-guru yang mengajar tu, dia suruh buat sampai hari-hari. Cuma you tak boleh makan berapa, 16 jam, lepas tu cuma 8 jam saja boleh makan, atau 6 jam saja boleh makan, macam tu. Berarti antara tengah hari sampai petang saja waktu jendela boleh makan. Itu jenis intermittent fasting. Dua-dua boleh buat intermittent fasting untuk mempercepatkan pengendalian pengurusan diabetes dan blood pressure. Saya ulang, satu diet tadi yang saya dah bagi tahu ada 2 jenis, tapi dua-dua ni ada pakai intermittent fasting sebagai strategi. Dan mungkin saya sebagai DND menggalakkan water therapy dicampur lagi. Dengar elok, saya menggalakkan water therapy dicampur sekali, iaitu bangun pagi kena ambil air minimumnya at least 300 to 500 ml dengan garamnya sekali. Dan mengikut berat badan, saya kata apa, kilogram berat badan kali 30, you minum seharian. Dan setiap 500 ml dicalit garam 2 kali. Garam bukit atau RX salt yang saya cerita mesti ada mineral banyak tu. Yang tu adalah sebahagian daripada memang terapi, memang penawar untuk menguruskan badan. Satu cerita, bukan menguruskan badan bagi kurus saja, tetapi urus, maksudnya management untuk malam ni apa, diabetes dan blood pressure. Baik.
Saya bagi detail lagi. Kepada mereka yang nak amalkan konsep whole food plant based, maksudnya makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dan sayuran dan buah-buahan dan bijirin, you haruslah ambil formula yang saya nak bagi malam ni. Ni saya sendiri nak you ingat. Sebab kadang-kadang banyak mana nak makan, dok, betul tak? Boleh tak saya makan cuma 2 biji mango? Atau boleh tak saya makan 2 pinggan mango? Jawapannya senang aja. Dengar, untuk mereka yang berat badan sekian, katakan 70 kg, untuk buah-buahan seharian, terutama sekali sebelah pagi, you ambil kali 10. Saya dah ajar dulu ni. You tengok balik diabetic diet. Ada, saya dah buat kat YouTube. Tengok diabetic diet, Dr. Nordin Darus. Tapi malam ni saya cerita sikit. Berat badan kali 10. Jadi kalau saya 70 kilogram, berapa gram buah saya nak makan seharian tu? Kalau bolehnya, habiskan sebelah pagi dulu. Ada kaitan dengan menjaga bakteria semua. Itu dah detail dah. Malam ni tak sempat nak cerita. Tapi ambil buah-buahan yang rainbow. Maksudnya campur. Boleh merah, kuning, orange, jambu, warna putih-putih sikit, no problem. Saya kata berapa? Kalau 70 kali berapa? Kali 10. Jadi gram. Jadi 7 berapa? Tulis sekejap. Supaya you faham ni apa saya cakap ni. Dia lambat sikit. 70 tak. Kalau 70 kilogram kali 10. Berapa? Takkan 70 je Puan Salmiah. Dia kena 700 gram. Betul? Maaf ya kalau you tak faham tadi. 70 kilogram kali 10. Jadi itu dalam bentuk gram. Jadi kalau Puan cuma 50 kilogram kali 10 jadi berapa cepat? Betul Mariam, 700, betul. Kalau you 50 kilogram jadi 500 gram. Jadi pagi-pagi sebelum pukul 12 you dah habis 500 gram. Lebih kurang sepinggan jugalah, sepiring besar jugalah buah-buahan tu, campur-campur tolak kan. Dan tukar-tukarlah, jangan you risau. Buah apa pun tak apa. Saya ulang lagi sekali, buah apa pun tak apa, termasuk durian pun. Tapi tak adalah semua durian dan setiap hari durian. Jenuh lah pula kan. Walaupun boleh, tapi gunakan pemikiran yang wasatiyah, maksudnya pertengahan, sederhana. Jangan terlalu, orang kata apa, over sangat. Kalau buat sesuatu sampai semuanya nak durian ataupun semua nak mango, besok tukarlah, campur mango setengah, campur jambu setengah, campur manggis kalau musim duku langsat, no problem. Alright, nanti sekejap lagi kalau ada masa saya akan kupaskan kenapa buah-buahan ni tu you tak perlu takut. Sebab itu yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini kata jangan tempur langsung pula buah-buahan, saya pun tak tahu kenapa. Tetapi tak apalah, malam ni kalau kita bergaduh pun no point. Saya cuma nak bahas, iaitu asalkan dalam Quran kata tak haram, you boleh makan. Jadi kalau kat sini ada guru-guru yang mengajar kata tak boleh tempur buah-buahan, saya nak tahu agama apa dia. Dan you kalau orang Muslim pun ikut taksub macam ni sampai buah tak mau lentak langsung, tunggulah besok. Kat syurga kan ada buah. Macam? Oh, you kata kat sini tak payah makan buah. Fikir elok dan buat keputusan yang waras. Satu, sains. Nombor 2, dikombinasikan dengan wahyu dan ayat Quran. You ada jawapan. Dan saya tak akan paksa you ikut apa saya kata malam ni. Tapi bagi mereka yang nak makan buah, teruskan ya. Jangan you panik, jangan you risau. Kalau orang kata buah akan merosakkan badan, orang kata buah ni semuanya karbohidrat. Betul, dia ada karbohidrat, tapi karbohidrat yang tak sama dengan gula pasir, yang tak sama dengan coklat, yang tak sama dengan aiskrim. Pastinya dia tidak sama dengan bahan-bahan yang ada kat supermarket. Kalau betul-betul you tahu buah-buahan yang original, yang masih lagi intact, yang belum diproses, yang belum dimasuk dalam tin ataupun dimasuk dalam botol. Faham tu? Jadi bila kita kupas kulit, kita makan fresh, dia masih lagi cantik, itu dinamakan good food. Dan bagi saya akan lawan habis-habisan bagi mereka yang tak bagi you makan buah-buahan. So jumpa saya nak explain. Dan bukan explain daripada saya, tengok sains. Dah beribu kajian mengatakan buah is one of the best. Ada juga orang kata, kenapa saya fokus pada buah? Sebab buah dan sayur-sayuran merupakan
tunggak kepada pemakanan jenis B ni atau A ni. Tadi kan A dengan B kita bahagi dua tadi. Saya nak you fokuskan kalau you terlupa nak ulang balik whole food plant based ni, sebab DND diet dia banyak mengasaskannya daripada fruits and vegetable. Jadi saya nak kena pertahankan kenapa benda tu masih boleh. Saya tak kata daging tak boleh langsung, ikan tak boleh langsung, tapi saya kata kita kena beratkan berat badan kita kali 10 gram. Okey. So ada orang kata pula fruits ni dia sama standard je dengan gula biasa ataupun karbohidrat yang bila orang kata tak boleh makan karbohidrat, termasuklah buah-buahan sekali. Itu fahaman yang orang kata outdated, yang tak berfikirkan secara betul bahawasanya Tuhan tak pernah jadi buah tu sama dengan gula pasir. Tuhan tak pernah jadi buah-buahan tu sama macam high fructose corn syrup yang ada kat pasar raya tu. Never. Why? Because kalau dia manis di dalam buah-buahan dan you gigit sekali dengan isi buah tu, dia ada lebih kurang 8 benda dalam tu. Dia ada vitamin, mineral, ada fiber, ada air, ada antioksidan, ada phytonutrient, zat, dan dia ada protein, ada fat. Of course dia ada karbohidrat lah. 8 jenis benda kalau dibandingkan dengan gula sahaja. Faham ni? Jadi kenapa tak boleh makan pula? Saya pun tak tahu. Okey, mungkin takut sebab apa, bila keto diet ni dia nampak je sikit benda yang macam manis atau macam ada karbohidrat, tak boleh langsung. Sebab dia takut ketone dalam bodinya tu jadi orang kata terganggu, sebab mereka mesti convert everything supaya fuel mereka, tenaga mereka berasaskan kepada ketone yang keluar daripada lemak ataupun daripada inilah bahan-bahan yang berminyak dan sebagainya. Faham tu? Padahal sebenarnya Tuhan jadikan ada juga orang kata fruits ni ditakuti meningkatkan blood sugar dalam badan. Orang dah buat kajian, orang yang pandai jaga diri, makanannya elok, dan dia jaga exercise, jaga tidur dan jaga puasanya dan jaga air, water fasting, makanlah banyak mana buah pun dia tidak akan meningkatkan sugar, bahkan dia mengurangkan blood sugar. Diabetes type 2 dan sekarang dah ada type 1.5. Jangan kata type 1 tu yang kena injection, betul tak? Lepas tu sekarang dah ada 1.5, lepas tu ada penyakit diabetes type 2, lepas tu ada diabetes type 3 pun, lepas tu ada diabetes gestational lagi masa pregnancy tu. Faham? So cakap pasal pregnancy, kita kena doakan Dr. Farah, doktor saya yang daripada klinik wellness tu, dia dah sarat sangat, so dia dah hari ni dah agak sakit sikit, so kita minta dia rehat terus lah sampai dia bersalin nanti. Kita doakan dia selamat. Boleh Dr. Farah kita tu. Okay, so InsyaAllah. So fruit ada orang kata meningkatkan berat badan pula lagi. Salah besar, sebab saya nak ceritakan dari sudut makanan yang asaskan buah-buahan ni lah, dia akan lebih mengenyangkan, termasuk sayur-sayuran. Dan last kali orang kata fruits ni lebih teruk daripada makan daging. Lebih baik makan daging, makan ni lah, meat ni semua bahan-bahan yang berbentuk orang kata seafood dan sebagainya, itu lebih baik daripada fruits. Jawapannya salah. Fruit is better sebenarnya. Tapi tak usah gaduh lah. Kalau bandingkan dengan processed meat, tahu sangat-sangat lah, processed meat tu sampaikan boleh menjadikan kanser pun, boleh menyebabkan kanser pun, dah dibuktikan pun. Ingat salami, hot dog, all these burgers yang mana di the process semua ni. Baik, jadi saya sekarang minta you pilih dua jenis bahan ni. Sikit lagi tadi, bila sayur saya lupa nak bagi formula berat badan kali 5. Jadi setiap kali you makan tengah hari ataupun you nak makan malam, nak makan sekali lagi bagus. Kalau nak dua-dua kali pun tak apa, kalau badan masih cun, you ambil berat badan you kali 5. Saya ulang, berat badan you kali 5. Jadi kalau you 70 kali 5, 350 gram. Apa tu sayur-sayuran, ulam-ulam, benda-benda hijau, ambil lah. Dan lepas tu you boleh tambah dengan ubi ke apa, kalau lapar lagi, you nak ambil karbohidrat lain pun boleh, no problem. Kalau nak letak nasi, kalau boleh yang dah
orang kata apa, yang tak putih sangat, nasi yang masih merah-merah, maksudnya masih perang. Faham tak? Atau nak ambil, katakan zaman sekarang orang ambil katakan keladi pun boleh. You boleh tukar kepada, kadang-kadang saya lebih suka you ambil ubi keledek, faham tak? Atau labu, semua-semua tu bagus sangat-sangat. Okey, mengenyangkan dan tidak memberatkan you, supaya kontrol diabetes dan kontrol blood pressure. Yes, blood pressure malam ni. Saya nak cerita tentang berat badan tadi sebab dia semua ada kaitan. Okey, sekarang dengar sebagai penutup, ini dia makanan-makanan yang you boleh pilih dari segi kalau you ambil whole food plant based. Nampak sangat saya menggalakkan you ambil whole food plant based. Tapi saya dah kata apa tadi, kalau you untung dengan keto diet, you improve, silakan. Saya tak mau gaduh dan saya doakan you pun berjaya. Cuma ada dah kajian mengatakan long term, cara orang kata apa, lebih daripada 10-20 tahun dah ada kajian mengatakan you akan lebih senang kena cardiovascular problem, ada masalah triglyceride, atherosclerosis, ada masalah insulin resistant naik balik, ada masalah sampai cancer, kidney failure. Ini semua kajian-kajian dah ada, fatty liver, weight gain. Tapi nanti orang kata apa, guru-guru yang kuat pada keto pun akan lawan balik statement-statement ni. Jadi malam ni kita tak sah. Saya lebih suka pilihan ni you ambil dulu, dengar dan buat keputusan. Iaitu you boleh makan buah, you boleh makan sayur, apa jenis sayur pun tak ada masalah, sama ada daripada sayur berdaun ataupun sayur berubi, no problem. Sampaikan you boleh ambil macam beans, lentils, dals, peas, sama ada you nak ambil grains, vegetarian, semua boleh. Dan jangan lupa kepada herbs and spices. Semua tu dipanggil green flag. You boleh ambil anytime, any amount. Jadi tidak ada limit. Cuma you kena hati-hati kalau terlalu banyak kacang-kacang ataupun buah-buahan seperti avocado sebab dia tinggi dengan kalori. Boleh ambil tapi jangan terlalu banyak. Even kelapa boleh, no problem. Lepas tu you boleh ambil olive, boleh ambil benda-benda seperti sprout, tauge, semua tu no problem. Any amount boleh ambil. Yang kena hati-hati, saya kata hati-hati, saya tak kata tak boleh makan, ialah red meat, benda-benda bersusu yang moden ni. Selalu saya kata susu moden, bukan susu yang you jaga sendiri, kambing sendiri, itu lain. Telur kalau boleh ambil yang organik ataupun yang ni lah, yang dibela elok, yang ada omega 3, boleh. Tetapi kalau terlalu banyak processed meat, out. Yang tu totally out. Yang mana proses yang beli dalam plastik, semua tu out. Okay. White meat termasuklah ayam dan sebagainya, terlalu banyak injection sekarang, you kena hati-hati. Lepas tu sama juga fish dalam sangkar, yang makanan daripada pellet, kalau ada siput-siput yang tempat yang tercemar lautnya, you kena hati-hati. Of course you tak boleh ambil sugar langsung, refined sugar lagi, inilah bahan-bahan yang terselindung dalam makanan tapi bergula. Makanan tu diiktiraf sebagai bukan karbohidrat yang bersih. Okey, dan of course lah contoh-contoh lah, roti putih, tepung-tepung yang terlalu banyak kita makan, goreng, hati-hati sebab kita tak boleh lari daripada bahan goreng kat Malaysia ni. Tapi jangan terlalu banyak, termasuklah minyak-minyak yang selalu orang kata trans fat tu. Minyak-minyak daripada sayur-sayuran yang seperti canola, kan, ingat tak, sunflower, banyak-banyak cotton seed oil, banyak sekarang, yang boleh minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak apa lagi, batu sauda, minyak, banyak lagi, minyak olive oil, of course, minyak sachainchi oil, semua boleh. So, cukup dulu malam ni. Kalau you boleh faham maksud saya, hati-hati dengan apa yang you pilih. Antara dua ni, dua-dua memberi manfaat. Saya ulang, dua-dua memberi manfaat. Cuma you pilih secara long term, mana yang you boleh bertahan dan boleh istiqomah. Sebab saya takut you gila kepada diet macam ni ataupun macam ni, buat cuma 2 minggu, lepas tu 2 bulan tak buat, lepas tu buat lagi 2 minggu, lepas tu sekejap buat, sekejap tak buat. Tak boleh. You kena jadikannya sebagai budaya hidup.
Sebab bila you kombinasi dengan diet, lepas tu you kombinasi dengan exercise sedikit, ringan pun tak apa, dan you kombinasi dengan intermittent fasting. Ingat saya kata apa tadi? Mesti ada puasa minimum 2 kali seminggu. Saya ulang, minimum 2 hari seminggu, macam besok dengan Khamis. Ikut je, dah lah dapat sunnah lagi, pahala lagi kan. Cun. Lepas tu jangan lupa you buat apa orang panggil journal. Journal ni maksudnya you tulis apa habit you setiap hari. Kalau boleh dalam nak tengok bila blood glucose tu you nak check setiap minggu kan, setiap hari kan. Bagi mereka yang tak boleh kontrol tu, buat setiap hari, tulis apa jenis perangai hidup you. Bangun pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Jadi bila you tengok tu, rupa-rupanya mungkin you belum bergerak. Sebab pergerakan adalah sebahagian daripada cara pengurusan diabetes dan blood pressure. Ramai orang tak bergerak. Bergerak, tak payah makan, tak payah minum, tapi bergerak. Okey. Jadi cukup dulu malam ni ambil ilmu ni. Saya tidak membenarkan you bergaduh antara dua kumpulan ni. Pilihlah mana you suka. Dua-duanya okey, tapi saya you dah nampak pilihan saya memberatkan kepada, lebih kepada mesti ada buah-buahan, mesti ada sayur-sayuran, mesti ada air, dan mesti ada puasa. Kalau tak ada yang ni basic, sama ada daging ke ataupun you ambil karbohidrat lebih, ubi ke apa pun, tak jadi. Sebab apa? Kadang-kadang yang 2-3 ni lah yang akan menjadi bonus. Ingat ya, bonusnya apa? Water therapy, intermittent fasting, berpuasa, lepas tu saya kata apa, bergerak sedikit, dan akhir-akhirnya pastikan you ada journal, tulis supaya you boleh review balik kenapa dia berjaya atau kenapa dia tak berjaya. Kalau tidak, you tak tahu. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. InsyaAllah ilmu ni agak luas, belum habis saya kupaskan secara detail. Anda pastinya boleh cek dalam YouTube atau Google, tetapi cukup dulu malam ni. Kalau you dapat tangkap, praktikkan ini dahulu, cukup ya. Ingat ya, pagi buah-buahan, tengah hari sayur-sayuran, malam pun sayur-sayuran, lepas tu tambah apa yang you nak makan supaya you boleh kenyang dan you boleh bertahan selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, by the way, kita masih lagi ada promosi, masih berjalan, sekarang masih on. Tolong ambil kesempatan. Satu, sebab daripada sini kita akan cuba salurkan lagi sekali untuk Palestin. Dari segi sedikit keuntungan tu kita akan, bulan lepas kita dah buat sekali, kita dah salurkan ada sikit, lepas tu bulan ni kita nak buat lagi insyaAllah. Apapun yang penting ialah saya nak cerita apa ya, ada 3 new approach dalam program saya nak buat ni. Malam pukul 9 saya akan sambung dengan saya dan doktor saya. Nombor 2, kita akan buat tanya D&D. Dalam sehari 2 lagi kita akan cuba mulakan. Berarti kita akan pilih soalan-soalan dan you boleh soal dalam program tu dan kita cuba jawab secara profesional. Dan satu lagi, belah pagi yang kejar matahari, saya punya favourite tu, saya dah campur sekarang dengan sedikit ilmu. Saya tukar nama program tu Selamat Pagi D&D. Boleh? So besok pagi kalau hujan tak hujan pun, kalau saya masih hidup, saya insyaAllah panjang umur, saya akan bertemu anda lebih kurang pukul 7 pagi. Jangan lupa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum sokmo dan let go, feel good all the time. Bye. Terima kasih.